Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya karim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji wa masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama menyambung lagi pengajian kitab kita, kitab ringkasan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sampai pada buku surat mana? 39. Dalil sambungan kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Baik. Kata pengarang hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Di dalam carta tu kita tengok sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang ada pun pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, dengan artinya berdiri Allah taala dengan sendirinya. Berdiri kat situ bukan makna daripada duduk pergi berdiri, bukan. Makna ini bahasa lama. Berdiri maksud dekat sini, maksud dia Allah Subhanahu wa taala melakukan apa sahaja yang dia kehendaki dengan sendirinya tanpa memerlukan kepada bantuan, dan tidak perlu kepada disuruh dan tidak perlu dilarang. Dia tak perlu kepada pertolongan. Allah Subhanahu wa taala dia melakukan sesuatu, dia berkehendak melakukan sesuatu tanpa memerlukan kepada asbab musabab. Tak perlu kepada sebab. Bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya anak bagi pasangan suami isteri, dan begitu juga tidak wajib jika adanya seorang tu lahir mesti kena ada ibu ayah. Dia besar dia terbalik. Sama dia tu. Dua-dua tu kalau pada kita panggil adanya anak dengan sebab adanya ibu ayah. Apabila hadirnya anak tu, itu menunjukkan bahawa adanya ibu ayah. Begitunya jugalah adanya ibu ayah tu menjadi sebab adanya anak. Pada dua-dua sudut kita pandang. Tetapi itu hanyalah pada perkara harus, bukanlah wajib bagi Allah perkara tersebut. Dia tak perlu kepada sebab musabab. Yang perlu pada sebab musabab ni kita lah. Punca. Kerana. Kenapa begitu? Kerana ni. Kenapa ni? Macam ni. Kenapa macam ni? Ada sebab dia. Kenapa begini? Ada sebab. Itu makhluk. Allah SWT dia tak begitu. Dia melakukan sesuatu qiyamuhu binafsih. Diri dengan sendirinya. Dia tidak perlu kepada pertolongan dan juga bantuan. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Mustahil Allah Ta'ala itu qiyamuhu bi ghairih. Qiyamuhu bi ghairih itu sama kita ni lah. Kita ni makhluk. Kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain.
Tak kisahlah sama ada makhluk tu bernyawa ataupun tidak bernyawa. Kita saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Contohnya, saya pada malam ni perlukan kepada ada mikrofon ni. Kalau tak, suara tu kena menjerit. Sakit tekak. Perlu kepada ada mikrofon ni. Mikrofon ni pula perlu kepada ada punya penyambungan, ada punya wiring sebagainya. Ada pula perlu kepada elektrik. Kalau kata blackout, tak juga bunyi, tak juga berfungsi. Dia memerlukan kepada orang pasang. Kita perlukan kepada dia untuk bantu besarkan suara kita. Dan dia pun perlu kepada kita untuk pasang dia. Jadi saling perlu memerlukan. Itu makhluk. Seperti itu juga lampu ni kalau kita tengok. Perlu kepada orang wiring dia. Kita perlu kepada dia untuk mencahayakan, menerangkan kita pada malam ni. Kalau kata kita tutup ni gelap. Betul tak? Jadi kita perlu kepada dia dan dia pun perlu kepada kita. Sebenarnya hakikatnya begitu. Itu maksud dia qiyamuhu bi ghairihi. Mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat tu. Yang bersifat dengan sifat qiyamuhu bi ghairihi ni memerlukan kepada yang lain ni hanyalah kita, makhluk. Allah Taala dia qiyamuhu bi nafsih, dengan sendirinya. Dia tak perlu kepada pertolongan, tak perlu disuruh, tak perlu diarah, tak perlu dilarang. Nampak kan? Itu. Apa dalil dia? Dalilnya baharu sekalian alam. Itu dalil akal dia. Adanya alam ini menjadi bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dia buat sendiri. Dia tak perlu kepada bantuan. Itu jugalah menjadi bukti bahawa kita ni memerlukan kepada bantuan. Maka yang mustahil tu, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ni, itulah sifat yang wajib bagi makhluk. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, itulah sifat yang mustahil bagi makhluk. Itu balik je tu. Wajib bagi Allah, mustahil bagi kita. Mustahil bagi Allah, itulah sifat yang wajib bagi kita. Makhluk ni salah satu sifat wajib dia apa? Dia memerlukan kepada yang lain. Yahtaju ila ghairihi dia panggil. Dia memerlukan kepada yang lain. Itu makhluk. Apa sahaja. Tak kisahlah sama ada dia bernyawa ataupun tak bernyawa. Yang penting asalkan dia tu selain daripada Allah, maka tu panggil makhluk. Maka makhluk dia saling memerlukan antara makhluk yang lain. Sebagai contoh, kalau disebutkan bahawa Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash, kenapa kita tolak? Sebab arash tu sendiri ditampung oleh 8 malaikat. Maksud dia apa? Arash itu memerlukan malaikat untuk tampung dia. Dan malaikat tu perlu kepada arash tu untuk dia tampung arash tu tadi. Kalau tak ada arash tu, maka malaikat hamlatul arash ni tak dipanggil malaikat hamlatul arash. Tak ditugaskan untuk menanggung arash kalau kata arash tu tak ada. Maksudnya arash dan malaikat tu dia saling memerlukan antara satu sama lain. Takkanlah benda ni tadi kita kata Allah Ta'ala bersemayam di atas arash tu. Salah. Sangat salah. Tak tepat. Bukan kata tak tepat. Memang betul-betul salah. Memang tak kena langsung. Memang salah. 100% salah. Memang tak betul. Sebab tu tidaklah bagus kita menterjemahkan dengan bersemayam. Tapi alhamdulillah, terbaru ni kami dengar ada dah terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Baru dilancarkan minggu lepas ke 2 minggu lepas oleh Menteri Agama kita, yang mana terjemahan tu telah disemak semula. Cetakan barulah. Tak ada lagi dah yang bersemayam di atas arash ni, tak adalah perkataan tu. Terus berkuasa ke atas arash, dia terus dengan ayat yang selamat tu. Dan juga sifat-sifat ayat-ayat mutasyabihat yang lain, maka dah diselaraskan terjemahan tu mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Tak ada lagi dah yang ada tasbih-tasbih tu, tak ada lagi dah. Jadi selepas daripada ni, kalau kata dah dilancarkan tu, Al-Quran yang baru tu telah dicetak, disebarkan, maka Quran lama ni boleh dilupuskan. Yang terjemahan yang sedia ada sekarang ni, yang ada ayat Quran tu tak salah. Yang salah dia terjemahan tu. Terjemahan tu yang boleh bikin bingung orang, boleh jadi keliru. Maka kita punya kerja selepas daripada ni, Quran yang terjemahan yang terkini itu nanti, yang dah baru ni kan, terjemahan Quran yang terkini itu,
Apabila dah dicetak, disebarkan nanti oleh Kementerian Dalam Negeri tu, dia akan ada kelulusan tu juga. Tapi kalau dah dilancarkan oleh Menteri Agama kita tu, maksud dah dapat kelulusan dah lah tu. Kalau tak, takkan ada pelancaran menteri. Mana benda tu, naskah tu telah dia ada pelancaran dia. Mudah-mudahan tafsir itu nanti disebarkan atau terjemahan itu nanti disebarkan seluruh Malaysia. Maka terjemahan yang lama ni boleh dilupuskan. Lupus, cara lupus Al-Quran pun, walaupun terjemahan tu silap, tapi tetap pada tu ada tulisan ayat Al-Quran yang asal. Maka cara dia punya pelupusan tak boleh kita buang-buang macam tu jangan tong sampah, tak boleh. Itu berdosa haram, hukum dia dosa besar. Malah kalau sengaja dia dah tahu tu, dia lempar juga dekat dalam tempat tong sampah sebagainya, boleh jatuh murtad. Kenapa? Kerana dia menghina Quran. Tu perbuatan tu tak boleh. Cara dia kita lupuskan dengan cara beradab, iaitu dibakar. Dan abunya tu tak boleh disebarkan macam tu. Tak boleh nak ditiup terbang macam tu, tak boleh. Sama ada ditanam atau dihantar ke tengah laut. Mana dihanyutkan di tengah laut atau di tengah sungai yang mana orang tak lalu kawasan tu. Tengah laut pun bukan jadi laluan feri yang tengah-tengah sana tu. Antara dua lah, sama ada ditanam, dikuburkan ataupun dihanyutkan. Begitu. Debu tu dihanyutkan. Sampai tahap tu kemuliaan Al-Quran tu dijaga. Baik. Mana dalil kata Allah Subhanahu Wa Taala itu qiyamuhu bi nafsih? Dalil Quran dia, dalil hadis dia. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tu, kita tengok situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Taala itu terkaya daripada sekalian alam. Alamin kat situ alam. Alam ni sama maksud dengan makhluk. Kita dah terjemah dulu lagi, awal lagi. Ingat kan? Kelas-kelas kita awal-awal dulu. Alamin ni, alam ni, sekalian alam tu termasuk juga seerti dengan dia ialah sekalian makhluk. Sama. Sekalian makhluk. Sama lah tu. Tak kisahlah alam jin, manusia, haiwan, tumbuhan, apa-apa sekalipun. Semua tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu la ghaniyun. Ghaniyun ni kalau terjemahan bahasa dia kaya. Tapi kaya maksud kat sini bukan kaya usin, bukan kaya duit, bukan kaya harta. Maksud situ Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada sekalian alam. Segala sudut kekuasaannya, kehebatannya, keagungannya melebihi daripada sekalian alam. Kemuliaannya, keesaannya, dia melebihi daripada sekalian alam. Terkaya dia daripada sekalian alam. Itu maksud dia tu. Bahasa Arab dia sebut ghaniyun. Maksud lagi ghani ni nanti dia akan ada istilah dipanggil sebagai istighna. Nanti kita akan belajar satu istilah panggil dia istighna. Ada perbahasan belakang ni. Dia perbahasan pada kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Di situ dia ada istilah ulama sebut kaedah dipanggil kaedah istighna. Istighna ni maksud dia sifat-sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu maha agung daripada yang lain. Mudah bahasa kita faham istighna ni ataupun ghani ni, dia tidak memerlukan kepada yang lain. Tu lebih orang kata lebih mendalam lagi makna ghani ke situ. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terkaya. Apa makna terkaya tu? Tidak memerlukan sekalian alam. Itu makna ghaniyun tu. Tu lebih mendalam lagi. Dia tidak memerlukan pun alam ni. Dia cipta tu kerana dia maha pencipta. Dengan maksud kalau dia tak cipta pun dia tetap Tuhan. Kalau dia cipta pun dia tetap Tuhan. Tu. Sekalian alam, sekalian makhluk. Maka bolehlah kita note sikit kat situ. Terkaya tu, kalau lebih mendalam lagi makna dia yang lebih boleh kita faham. Terkaya tu maksud apa? Dia tidak memerlukan sekalian alam tu. Maha agung, maha hebat, melebihi sebagainya. Itu betul, itu seerti dengan dia. Tapi kalau lebih mendalam lagi dia punya yang lebih kena lagi dengan makna tu, ghaniyun tu dengan maksud tidak memerlukan sekalian alam. Maksud dia alam tu ada makhluk ni, ada ke tak ada ke, Allah Ta'ala tetap Tuhan. Jadi dia tak memerlukan tu dengan maksud alam tu tak boleh bagi efek pun pada Allah Ta'ala.
Malah Allah lah yang beri efek pada alam tu tadi. Yang boleh memberikan mudarat atau memberikan manfaat. Tu makna efek tu. Memberi kebaikan atau memberi keburukan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia qiyamuhu binafsih. Dia tak perlu pun kepada pertolongan. Wahdaniyat kita tengok. Sifat wajib Allah Taala yang seterusnya iaitu wahdaniyat, esa tunggal. Mustahil Allah Taala itu ta'addud. Ta'addud ni berbilang-bilang. Macam mana kita nak faham esa Allah Subhanahu Wa Taala ni? Maka ada ulama dia kaedahkan, dia panggil kaedah kam. Kam ni bahasa Arab. Ada pen ni. Boleh kita nak terjemahkan kam ni dengan makna komponen. Bolehlah, lebih kurang lah. Kamiyah ni makna komponen. Kam. Kamun. Boleh kita masukkan komponen ataupun part dia. Bahagian-bahagian. Ini menunjukkan kepada makhluk. Mustahil Allah Ta'ala itu ada kamiyah ni, kam ni. Ini istilah saja. Istilah kalau terjemah kam ni dalam bahasa kita panggil komponen lah. Pecahan-pecahan, juzuk-juzuk, anggota-anggota. Dia Allah Ta'ala itu mustahil dia ada kam. Siapa boleh bantu? Muttasil fi zat. Mustahil dia ada kam munfasil fi az-zat. Mustahil juga dia ada kam muttasil fi sifat. Apa dia ni Ustaz? Nanti kita cara kejap lagi. Mustahil juga Allah Ta'ala itu kam munfasil fi sifat. Kalau fi af'al muttasil ke munfasil? Munfasil. Walaupun sebenarnya ada sebagai ulama sebut 6, tapi yang biasa 5 lah. Sepakat 5. Kam munfasil fi af'al. Fi af'al. Okey, apa makna dia ni? Kam ni makna dia berjuzuk-juzuk, berpecah-pecah, berkomponen-komponen. Ni kita faham tadi kan? Baik. Muttasil ni makna dia yang bersambung. Zat-zat lah. Maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah zat dia tu, diri dia tu tergabung daripada anggota-anggota, bukan. Kita ya. Kita ni ada tangan, kaki, kepala, badan dan sebagainya bergabung, anggota kita, organ-organ ni jadi satu batang tubuh manusia. Mikrofon ni sama juga, dia ada komponen-komponen, ada part-part dia disambung-sambung, maka dia jadi satu benda ni. Itu dia panggil muttasil, sambung. Munfasil fi zat ni boleh duplicate. Sama ni. Cuma ni lah, ni tambahan ni lah, tapi bentuk sama aja. Ni bentuk tepi dia ni kan. Tapi pada asal mikrofon tu sama, nampak boleh duplicate. Beg tuan-tuan sebagainya tu, kursi, meja sebagainya, langsir, tengok lampu macam-macam. Aircon bukan pakai lah. Dia boleh duplicate. Mustahil Allah macam tu. Sebab ini cerita manusia, ini cerita makhluk. Bukan kata manusia saya lah, apa saja makhluk pun. Penting makhluk. Ini best lagi Ustaz, kita syarah dalam ilmu makulat Ustaz. Makulat asyarah lagi dalam. Tapi tak apalah, ni ambil asas dulu. Dalam bab wahdaniyah ni, mustahil Allah Ta'ala semua yang ada ni. Ni semua manusia. Jadi kalau ada orang kata syibih, lebih kurangnya Allah Ta'ala tu ada muka, ada tangan, ada kaki. Tangan kanan tu dua-dua, sudah. Ada tu 3 tangan pula, sudah. Bi'aidihim. Bi'aidihim tu yadun tangan, yadani 2 tangan, aidiyun tangan. Makna 3 lebih. Dia terjemah harfiah ayat Quran tu dah buat Allah Ta'ala menciptakan makhluk ni dengan bertangan-tangan. Bukannya makhluk tu bertangan, makna dia tu bi'aidihim, dengan tangan-tangannya. Sudah.
Jadi masalah. Itu terjemahan kita tak terima dengan terjemahan literal macam tu. Sebab terjemahan literal macam tu dia akan menjadikan orang keliru dan juga boleh membawa kepada murtad. Boleh membawa kepada salah faham. Boleh membawa kepada menjisim, mentashbih. Makna dia menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kaedah ni ulama' buat keluar supaya kita menolak. Ini ialah kaedah menentukan itulah makhluk. Zat makhluk, sifat jisim makhluk tu dia ada ni, ada sambungan, dia boleh diduplicate. Sifat begitu juga. Sifat makhluk ni dia boleh dijuzuk-juzuk dan boleh dibahagikan, boleh dikira, boleh dipecah-pecah. Allah Ta'ala tidak. Begitulah sifat Allah Ta'ala yang maha kuasa menjadikan matahari. Sifat kuasa yang sama jugalah menciptakan semut. Padahal segi logik matahari dengan semut mana besar? Matahari besar lagi. Kalau segi logik kita mana susah nak buat? Matahari susah lagi. Semut tu kecil. Tapi macam mana walaupun kita kata semut tu senang, cuba kita buat, boleh tak? Kecil tu amat dia halus. Boleh tak kita buat? Tetap kita tak boleh buat. Walaupun kita kata dia halus. Walaupun kita kata dia kecil, lebih senang sebab kita buat tadi perbandingan antara semut dengan matahari. Tapi nak faham sifat Allah Ta'ala maha kuasa. Salah satu ni kita sebut kudrat sebagainya tu. Tapi ni nak faham wahdaniyat Allah Ta'ala pada sifat. Tunggal esa Allah Ta'ala tu pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Sifat Allah Ta'ala dia bukan boleh berjuzuk-juzuk. Dulu cipta Nabi Adam kudrat pada ketika tu. Cipta kita kudrat pada ketika ni. Jadi dua kudrat berbeza. Betul ke salah? Salah. Kudrat yang sama lah menciptakan Nabi Adam, kudrat yang sama jugalah menciptakan kita. Kudrat yang sama, sifat yang sama. Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar sebagainya kan. Dia mendengar yang contoh kita kata apa sekarang, Presiden Joe Biden tengah berucap, contohlah dia tengah berucap contoh sekarang kan. Allah Ta'ala dengar yang tu dengan mendengar yang anda cakap pada malam ni kan. Sifat yang sama ke sifat berbeza? Tetap sifat yang sama. Mendengar dalam hati serupa juga. Apa sahaja yang jelas dan apa sahaja yang tersembunyi, sifat mendengar yang sama, bukan sifat mendengar yang biasa-biasa. Nak mendengar dalam hati, dia kena tambahan yang lain pula. Kena apa ni, persentage dia kena lain sikit lah. Sifat mendengar dia tu kena 60%. Mendengar yang jelas ni sebab dah bersuara, 2% pun cukup dah, boleh dengar dah. Macam tu ke? Tak, itu makhluk. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak begitu. Itu dipanggil kamutasif fi sifat, kamunfasif fi sifat. Mutasil ni makna bersambung-sambung. Sifat tu dia bergabung-gabung jadi satu sifat. Itu panggil mutasil. Itu makhluk. Ini yang kita cerita ni cerita pasal ciri-ciri yang ada pada makhluk. Yang mana ciri-ciri ni memang takkan ada pada Tuhan. Nak membuktikan wahdaniyat tu, tunggal esa tu, mana tidak berpecah-pecah, tidak berbilang-bilang, tidak berjuzuk-juzuk, tidak berbahagi-bahagi tak. Tu. Begitu jugalah pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukanlah terpisah-terpisah. Yang kita sebut semua samalah tadi. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidaklah terpisah-pisah dan bukanlah bersambung dengan daripada komponen-komponen bersambung jadi satu, bukan. Yang begitu hanyalah kita makhluk. Yang bersambung-sambung tu ataupun yang boleh terpisah-pisah tu hanyalah makhluk. Itu membuktikan wahdaniyat tu. Dalil dia baharu sekalian alam. Betul dah lah. Kalau kita katalah alam ini, contoh kita kata Allah Ta'ala itu bukan wahdaniyat, makna bukan esa tunggal, makna berbilang-bilang. Kita ambil contoh senang, Tuhan tu ada dua. Ini pada ni je lah, dia panggil imajinasi, imagine je lah. Bukannya betul pun. Tujuan kita imagine tu, kalau dipanggil dalam bahasa kita, dia panggil ta'akul akal. Kita latih akal kita tu, kita berfikir.
Sekiranya, bukan kata betul pun Tuhan ada dua, sekiranya apa berlaku. Dalam Quran pun ada juga sebut begitu. Ya. Kalaulah Tuhan itu ada dua, maka apa berlaku? La fasadata, maka hancur. Baik. Kita katalah sekiranya ada dua Tuhan, ataupun kita sebut Allah Ta'ala menciptakan satu lagi Tuhan seperti dengan dia, maka senang je kita boleh tolak benda tu mustahil. Kenapa? Sebab kalau diciptakan yang satu lagi, maka yang satu lagi tu confirm makhluk, bukan Tuhan. Sebab dicipta. Tuhan dia mesti sendiri, dia bukan mesti dicipta. Tadi sebut dah qiyamu bi nafsih tu kan. Dia bukan dicipta, tapi dia tu sendirinya. Qiyamu bi nafsih, berdiri dengan sendirinya. Dia tak perlu kepada dicipta. Tak perlu ada yang lain membuat dia, lepas tu dia jadi Tuhan. Tak boleh. Habis yang sekarang ni kalau kita tengok orang buat patung lah, busuk lah, sebagainya tu kan. Kerana dia cuba nak menyerupakan Tuhan tu, nak melihat Tuhan tu ada rupa. Padahal kalau hakikat sebenarnya yang patung yang dia buat tu pun dia yang buat, atau tukang patung yang buat. Maksud dia patung tu kuat ke lemah sebenarnya? Lemah. Busut. Bukan busut tu terjadi sendiri. Ada sebab dia, contoh Hananai buat sebagainya kan. Maksud dia busut tu bukan Tuhan. Pokok ara contoh, orang takut sangat pokok ara contohlah kan. Takut sangat dengan pokok dan sebagainya. Padahal pokok tu tak beri manfaat, tak beri mudarat pun. Tapi dikarenakan dia lupa Tuhan. Itu sebenarnya. Bila dia lupa Tuhan, maka dia akan cuba benda lain tu dia menampak seperti mana dia nak menuhankan benda lain begitu. Sebab dia dah lupa, dia dah tak tahu Tuhan yang sebenar. Jadi Islam datang untuk menunjukkan kepada kita, kepada sekalian umat, baik daripada umat Nabi Muhammad ni dan juga umat terdahulu, siapakah Tuhan yang sebenar. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, mafhum dia, sekalian Nabi ni dinuhum wahid, agama mereka sama. Beza dia hukum syariat. Syariat tu beza. Mana hukum hakam, undang-undang dalam kita nak buat amal dan sebagainya itu beza. Nabi Musa punya syariat beza, Nabi kita punya syariat beza. Nabi Musa punya syariat kalau nak bertaubat bunuh diri. Nabi kita boleh ke syariat taubat bunuh diri? Tak boleh. Haram bunuh diri, dosa bunuh diri. Taubat kita ialah tinggalkan perbuatan yang salah tu sebagai minta ampun, pulang balik. Kalau hak orang kita ambil, pulangkan balik, ganti balik. Itu taubat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi agama sama tak? Sama. Daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman, agama sama, iaitu Islam. Agama yang sama. Jangan kita kata Islam ni agama Nabi Muhammad, Nabi lain agama dia Yahudi. Salah. Islam sebenarnya tu. Cuma ada penyelewengan. Akhirnya kita nampak Yahudi tu agama, Kristian tu agama, apa lagi, Buddha tu agama, Hindu tu agama, sebagai-bagai. Bagai-bagai lah lain-lain, Zoroaster lah, apalah, Taoism lah, Buddhism, macam-macam lagi lah yang lain-lain tu. Sintologi lah, Buddha Shinto lah, tu kalau di Jepun. Baik, semuanya itu kerana salah faham dan juga tidak mengenali Tuhan yang sebenar. Ataupun berlaku juga penyelewengan apabila setelah kewafatan Nabi berlaku penyelewengan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita ni umat Islam. Ini syariat Nabi Muhammad ni, kitabnya terpelihara, hadisnya terpelihara. Ada orang yang tetap memperjuangkan. Cuma sekarang ni ada usaha-usaha untuk nak merosakkan benda tersebut. Dia tak boleh nak rosakkan ayat Quran tu, sebab tahu orang yang menghafal Quran tu ramai, beratus-ratus ribu yang menghafal Quran. Maksud dia kalau kata hilang, terbakar, habislah Quran ni pun tetap ada hafiz Quran, boleh tulis balik. Macam itulah yang kita faham dia.
Dia tak dapat nak buat itu, tapi dia buat macam mana? Musuh Islam ni dia cuba pusing pemahaman kita, cara kita memahami ayat Quran dan juga hadis tu, dia pusing, dia tune mengikut cara mereka. Walaupun kita ada Quran, kita ada Nabi, kita ada hadis dan sebagainya, tapi kalau cara memahami Quran dan hadis tu salah, tetap juga sesat. Kitab tu tak sesat, cara memahami. Maka bila cara memahami salah, maka orang tu jadi sesat lah. Walaupun dia berdalilkan dengan ayat Quran. Baik. Dalil dah, qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu, katakanlah wahai Rasulullah bahawa Allah Taala itu Maha Esa. Baik, itu dalil naqli. Baik, sampai sekadar tu ada apa-apa soalan? Kita cuba buka juga 3 kitab pada malam ni. Tuan-tuan semua masih di sini. Macam syahdu je malam ni. Kan? Baik. Ada apa-apa soalan? Kita sampai setakat tu dulu. Nanti sifat kudrat, iradat sebagainya tu kita sambungkan datang. Kita habiskan dulu sifat salbiyah. Sifat salbiyah, dalil-dalil untuk sifat salbiyah tu. Nanti akan datang kita masuk pula sifat ma'ani, lepas tu sifat ma'nawi. Baik, kita pergi kepada kitab yang seterusnya, kitab Matan Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mana? Atau rasa macam ke 12 malam pula kan? Tu kadang-kadang rindu sebenarnya seorang anak-anak. Atau anak tak kisah sangat sebenarnya. Cumanya kadang-kadang kita rasa ni sikit lah, takut mengganggu. Tak mengganggu. Cuma kita kawal sikit lah, gitu je. Musab mana? Las 15. Syarat sah wudu. Betul? Betul Habis dah semua tu? Habis dah Okey, baik. Kita masuk surat 16 lah. 16 lah ni. Okey, baik. Perkara-perkara batalkan wudu. Ni pun bagus juga ni. Kita syarah sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun. Ini satu fasal pada membicarakan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ini kita sebut disclaimer dia elok awal-awal. Kan kau ada ambil daripada tu, dia hentam gitu pula. Kan macam-macam zaman ni. Teknologi canggih. Dia boleh cut, dia boleh potong, dia boleh masukkan sort in semua macam-macam lah. Padahal kita tak cakap macam tu, jadi cakap macam tu. Astagfirullahalazim. Itulah zaman ni. Tak apa. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ini pada mazhab Syafi'i, pada ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain adalah khilaf. Cuma faham sikit, khilaf ni dia sebenarnya satu rahmat. Apa punca berlakunya perselisihan pendapat antara ulama ni tadi? Puncanya ialah kaedah memahami sesuatu dalil. Sama ada dalil itu ayat Quran ataupun hadis. Kaedah menafsirkan, memahami itu. Kalau kaedah memahami itu memang terjauh sasar, maka itu salah. Itu ijtihad yang salah. Itu sesat. Ini masih lagi dalam landasan yang sama. Tetapi sebahagian ulama menerima hadis ni sahih. Sebahagian ulama menghukum hadis yang sama tapi dhaif. Kenapa? Mungkin jalur periwayatan yang sampai kepada dia beza dengan orang yang kata sahih ni tadi. Contoh, dalam ilmu Islam. Ini kita sejarah sebelum masuk bab ni. Setelah daripada kewafatan Nabi SAW,
Yang dimulakan penulisan bukan hadis tetapi Quran, iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar. Disempurnakan pada zaman Sayyidina Osman. Sebab tu kita panggil sekarang Rasam Osmani. Ini telah direview semula kaedah penulisan, bukan ayat Quran tu, tapi kaedah penulisan, supaya selaras dengan seluruh lahjah Arab yang ada pada ketika tu dan meraihkan semua qiraat. Meraih semua qiraat dan menepati dengan kaedah bahasa Arab, nahwu bahasa Arab. Tak lari pun. Sebab tu Quran, qiraat, kita nak baca dengan qiraat, dia mesti ada 3 syarat qiraat tu diterima. Pertama, dia mesti menepati penulisan Rasam Osmani. Yang kedua, menepati kaedah bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa tu tadi, qiraat tu merupakan salah satu daripada lahjah Arab yang asal. Sebab lahjah Arab asal ni dia ada dia punya suku dia. Macam kita suku Melayu besar. Dalam suku Melayu ni ada Melayu Minang, ada Melayu Banjar, ada Melayu Aceh, ada Melayu Riau, ada Melayu Johor, ada Melayu Kedah, ada Melayu Kelantan, ada macam-macam. Jadi mana satu logat Melayu asal. Ada banyak. Arab begitu juga. Arab ni besar. Ada Arab Hijazi, ada Arab Yamani, ada Arab Najdi, ada macam-macam. Khaliji semua logat ni tadi maka dikumpulkan. Maka asas penulisan Rasam Osmani ni iaitu mengikut lahjah Quraisy. Lahjah Quraisy. Sebab tu Quran dia tak sebut kitabah, dia sebut rasam, rasmun. Rasam ni kalau dalam bahasa Arab lebih tepat lagi kita terjemah lakaran. Sebab asal Quran dia tidak ada titik, tak ada baris. Itu penulisan asal pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Osman. Dia tidak ada titik, tidak ada baris. Bila mula ada titik, ada baris ni? Selepas wafatnya Sayyidina Ali. Selepas Sayyidina Ali meninggal, baru ada ulama nahwu pada ketika tu letak titik, mulanya letak baris. Asal dulu titik tu baris. Itu sejarah dia. Selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali, meninggal Sayyidina Ali, ataupun lebih tepat lagi pada zaman Abdul Malik bin Marwan pada ketika tu. Asal tulisan Quran tu bentuk macam ni je. Ya? Cuba baca. Cuba baca. Ambil satu lagi. Cuba baca. Nampak tak? Banyak tu. Fatasabatu boleh tak? Ini asal dia. Lepas tu baru ada ulama nahwu. Selepas tu dia letak titik. Titik tu sebagai baris. 1 titik bagi depan, 2 titik bagi atas, 3 titik bagi bawah. Contohlah lebih kurang macam tu. Dia ada sejarah dia tu. Lepas tu keliru, maka titik tu jadi untuk huruf. Adanya wujud baris 1 atas, baris 2 bawah, baris 1 bawah, lepas tu baris depan, baris 1 depan. Lepas tu baru adanya sistem tanwin, sistem baris 2. Bila ada sistem baris 2, hazaf nun. Banyak dia perkembangan benda tu. Baik. Maka nak ceritanya tadi, selepas daripada tu berlakulah bila dah perkembangan umat Islam lebih ramai, orang dah tak dapat nak faham dah. Maka ada dia punya revolusi. Selepas hadis, bila pula mula dibukukan hadis? Selepas 100 tahun Nabi wafat, iaitu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Siapa ada ulama yang mula-mula sekali membukukan Quran pada zaman, membukukan hadis pada zaman tu, iaitu Imam
Syihabuddin Az-Zuhri. Dia antara ulama terawal yang membukukan kitab hadis, yang membukukan hadis dalam kitab. Tapi itu pun bukan semua hadis yang dihafal. Itu kita faham. Sebab tu hadis dia riwayat, Quran pun sama, dia riwayat dengan hafalan. Yang dalam dada tu lebih banyak daripada yang ditulis. Lepas tu berlaku perkembangan sampailah zaman Imam Malik. Imam Malik ni tahun bila? Imam Malik lahir bila? 100. Kan cari balik 100 berapa puluh hijrah? 187 hijrah dia lahir. Ataupun sebahagian sebut 180. Kita ambil dalam salah 180 hijrah dia lahir. Maknanya dia lahir tu kurun kedua hijrah dah. Itu mulanya kitab Al-Muwatta. Selepas daripada dia tu barulah adanya disiplin, bermulanya hadis tu dinilai sahih, tak sahih. Kalau asalnya dulu ilmu hadis sahih, gharib, tu je dua hukum. Gharib ni makna tak sahih lah. Sahih, tak sahih. Dua je. Lepas tu berlaku perkembangan lagi. Zaman Imam Abu Isa At-Tirmizi, Imam Tirmizi. Baru ada sahih, hasan sahih. Macam-macam lah istilah-istilah lepas tu. Sebab tu cara penilaian, cara ulama meletakkan hadis tu sahih ke tak sahih, dia berdasarkan kepada syarat yang perawi ataupun syarat penulis pengarang kitab tu sendiri letakkan. Macam yang paling ketat sekali syarat iaitu Imam Bukhari. Dia mensyaratkan hadis tu walaupun jalur dia satu je sampai dekat Nabi, satu generasi tu seorang sekalipun, tapi dia mensyaratkan anak murid dengan tok guru ni memang berjumpa betul. Memang berjumpa depan-depan. Liqa' dia panggil, mesti depan-depan. Belajar betul-betul depan-depan. Tok guru ni pula dengan tok guru dia sama begitu, sampailah kepada sahabat. Ketat betul. Imam Muslim dia longgar sikit. Imam-imam lain longgar lagi. Sebab tu ada perbezaan. Imam kita, Imam mazhab kita Syafi'i sendiri pun, dia ada tak kitab hadis dia? Ada. Dia panggil Musnad Imam Syafi'i. Ada lebih kurang 680 hadis dalam kitab tu. Tak banyak lah. Tapi adakah itu saja Imam Syafi'i hafal? Itu kita bahas. Tidak, lebih lagi daripada tu. Sebab tu ulama mujtahid yang 4 ni sebenarnya ramai lagi, tapi yang familiar sampai zaman kita ni Allah Ta'ala kekalkan 4. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, kemudian Imam Malik bin Anas Al-Asbahani, Al-Asbahi nama dia. Dia Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat imam ni sebenarnya memang pakar hadis, memang pakar tafsir, pakar segala pakar lah. Sebab tu dia boleh dirikan satu mazhab, sebab keilmuan dan kefakihan tu. Sebab tu sampai keluar kaedah para ulama, kullu faqihun muhaddisun walaysa kullu faqihin muhaddisun walaysa kulli muhaddisin faqihun. Setiap yang faqih itu, mana ada ulama-ulama fiqh, ulama-ulama mujtahid ni, mestilah dia tu muhaddis, ahli hadis. Tapi ahli hadis tak semestinya faqih. Ahli hadis tak semesti faqih. Tapi kalau ada dua-dua, itu bonus. Berlaku perkembangan dalam mazhab kita Syafi'i sendiri pun. Perkara tu tak apa, tu panjang kalau kita nak cerita. Baik. Dalam kita patah balik bab perkara membatalkan wuduk ni tadi. Kata pengarang rahimahullahu taala, nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Perkara batalkan wuduk ni ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyya. Keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan. Sama ada jalan keluar tersebut kubul, kemaluan depan, tempat kita keluar kamih tu. Ataupun dubur, tempat kita beriak tu, tempat kita buang air besar. Boleh tambah situ satu. Au farjan. Au farash.
Faraj bagi perempuan. Tak kisahlah yang keluar tu sama ada seperti angin atau sebagainya. Dia keluar dalam bentuk angin ataupun cecair ataupun pepajar, tak kisah. Maka perkara tu semua membatalkan wuduk, melainkan mani. Air mani dia tak batalkan wuduk. Kenapa? Kerana dalil. Pertama dia kerana dalil. Nabi SAW ni dalam riwayat bahawa Nabi ada pada ketika tu dalam keadaan terkeluar mani, maka selepas tu Nabi tetap juga menunaikan solat tanpa ada mandi. Minta maaf, tanpa ada mandi pula, tanpa ada ambil wuduk. Hanya Nabi mandi saja. Keluar air mani, Nabi mandi saja, terus solat tanpa ada ambil wuduk. Tanpa ada ambil semayang balik. Sebab air mani dia mewajibkan mandi, tetapi tidak mewajibkan wuduk. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Maka siapa yang keluar air mani sedangkan dia ada wuduk, maka wuduk dia tak batal. Cuma sebelum dia solat ataupun buat apa-apa ibadah, maka dia kena mandi wajib dulu. Tapi wuduk batal tak? Wuduk tak batal. Wuduk yang dia tadi tu tak batal. Tapi kalau selain daripada tu, sama ada keluar angin atau keluar air yang selain daripada air mani, contoh ada air mazi, contoh ada lagi air wadi, contoh ada lagi air kencing ataupun contoh keluar darah, sebagainya tu, semua nanah dan sebagainya, semuanya itu membatalkan wuduk. Ataupun keluar apa pejal, biasalah kita buang air besar, keluar tahi contoh, ataupun yang keluar tu ular, ataupun yang keluar tu cacing contoh. Tapi keluarnya dari mana? Salah satu dari dua jalan, atau lebih lengkap lagi sebut 3 jalan lah, termasuk perempuan daripada faraj kan. Salah satu daripada 3 ni tadi keluar sesuatu, tak kisah angin atau air atau hujan, melainkan air mani lah, maka batal wuduk. Wajib kena pergi berwuduk semula. Begitu. Boleh bersakat tu. Okey, nombor 2. Wasani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatuhu minal ardi. Hilang akal. Tolong bulatkan hilang akal tu. Dia poin dekat sini hilang akal. Dengan sebab apa? Apa sebab hilang akal? Sama ada tidur atau sebagainya. Contoh lepas dia wuduk, lepas tu dia tonggak arak, mabuk. Batal tak wuduk dah? Sebab apa? Hilang akal. Sebab hilang akal. Atau lepas wuduk dia tidur. Tapi tidur pun ada syarat, nanti kita tengok. Atau lepas wuduk dia pitang, pengsan, sebagainya lah. Maka batal wuduk, batal. Melainkan tidur dalam keadaan duduk yang tetap papan punggungnya di atas permukaan bumi. Sebab tu kalau dalam sini tidur atas kursi pun batal wuduk. Ini lebih kuat, lebih ketat sikit lah kalau ulama Yaman. Lebih ketat sikit. Tapi kalau ulama Syam, yang kami biasa belajar dulu dengan ulama Syam, tidur atas kursi macam ni sedangkan kita wuduk pun masih sah. Syarat dia jangan bersandar. Syarat dia bukan tidur sandar macam ni. Dia kena tidur gitu. Itu tidak batal tu. Banyaklah syarat. Yang penting tidur yang tetap papan punggung. Mana papan punggung? Cuba rasa punggung semestinya. Kalau tak ada tu kena hantar hospital tu. Ya? Kalau terangkat salah satu, dia wuduk, dia tidur tu tidur mengereng. Contoh tidur mengereng macam ni kan, terangkat sebelah ni, tapi satu ni kena. Batal tak wuduk dah? Batal. Macam mana nak tahu orang tu tidur? Ni teka-teki. Bismillah. Isteri biasa nak tahu cik abang kita dah tidur macam mana? Berdengkur tak semesti. Kok dia buat-buat? Macam mana nak tahu orang tu dah tidur?
Ya. Kita nak tahu orang tu tidur ataupun tak tidur. Tidur ni poin dia ialah hilang akal. Walau dia dengar orang yang tidur ni dengar suara sekalipun, dia dah tak faham dah suara tu apa. Apa benda buti bercakap tu tak faham dah. Itu makna tidur. Kalau dalam kelas dah tak faham dah apa cakap, makna dia apa tu? Faham lah sendiri. Faham lah sendiri tu. Faham kan? Mungkin mata tu buka, muka pandang lagi. Tapi dah tak faham dah. Itu makna apa tu? Tidur lah tu. Itulah tidur. Tidur ni maksud dia kita dah tak faham dah buti bercakap apa pun. Dengar bunyi tu dengar, tapi dah tak faham buti dah. Itu makna tidur. Sebab apa? Sebab hilang akal. Kalaulah orang tu ketika tu akal dia hadir, maka bila dia dengar bunyi tu dia boleh faham bunyi tu apa benda. Sebab akal dia ada. Akal makna dia proses bunyi yang dia dengar tu, dia boleh proses itu bunyi apa. Tapi kalau dah kata dah dengar bunyi tapi dah tak faham dah bunyi tu bunyi apa, dia tak boleh nak cerah dah kan benda tu. Maksud dia apa? Akal tu dah hilang dah tu. Tak semesti berdengkur, tak semesti tutup mata. Ada orang tidur buka mata ada. Saya pernah jumpa sahabat seseorang dalam kelas dia tidur memang buka mata. Tapi tak gerak memang tak gerak, buka je dah. Rupa tidur. Masya-Allah. Allah Taala bagi kelebihan di situ. Doktor pun tak marah kat dia. Sebab dia buka mata, dia pandang doktor. Tapi tidur. Berlaku tuan-tuan. Jadi tak mustahil benda tu boleh berlaku. Bukan semesti tutup mata, tapi kebiasaan. Kebiasaan kalau dah bunyi berdengkur sebagainya, itu tidur lah tu. Itu kebiasaan. Itu biasa, normal. Adat macam tu. Tapi ada tak yang pelik daripada adat tu? Ada. Betul. Tapi yang penting kita faham asas tidur ni apa dia? Hilang akal. Bukan kata tidur saja, apa saja pun. Yang membatalkan wuduk ni apabila dia hilang akal, ataupun sama ada dia tu tak sengaja ataupun sengaja menghilangkan akal dengan maksud contoh dia minum arak dan sebagainya lah, ataupun makan benda-benda mabuk yang boleh menghilangkan akal dia, jadi dia tak waras dah, maka batal wuduk dia. Batal wuduk. Sebab tu kita dalam bab ni kita kena faham, kalau kata kita ada wuduk, contoh iktikaf malam-malam sebagainya kan, ataupun iktikaf masuk khutbah Jumaat kan, tu kena tahu tu. Kadang-kadang ada orang dia tidur, dia bantai bersandar dekat dinding, bersandar dekat tiang dan sebagainya. Rupanya dia bersandar tu papan punggung dia ni terangkat, sama ada sebelah atau dua-dua. Sebab tu kalau baring, tidur baring sama ada terlentang atau mengiring atau menangkup. Tahu menangkup kan? Meniarap lah. Kalau bahasa Indonesia panggil menangkup. Ya. Tidur jenis macam tu confirm papan punggung dia tak tetap. Kenapa boleh jadi kata batal? Sebab hilang akal tu tadi. Begitu. Bukan kerana kan keluar kentut tak keluar kentut tu bukan cerita. Ada orang tidur tak kentut pun. Bukan semesti gitu. Dia hilang akal tu punya pasal. Jadi tak berapa tepat lah orang kata, oh kenapa kena tetap punggung? Sebab kalau kita tetap punggung, kalau nak terkentut tak boleh keluar. Dia kata gitu kan. Habis kalau terkencing, tetap juga keluar walaupun duduk. Betul tak? Batal tak wuduk? Tetap juga batal wuduk. Dia bukan cerita kencing kentut tu. Dia cerita kat situ apa dia? Hilang akal. Tu poin yang kita nak kena betul sikit pada orang awam kita. Kadang-kadang orang salah faham. Dan nampak tu. Jadi kena perhatilah. Kadang-kadang kita imam ke apa sebagainya kan, khatib ke, kita kena tengok jemaah kita tu, mana orang tidur tu. Yang tidur tu. Kalau dapat kita turun daripada mimbar tu, kita pesan. Minta tuan pakai baju sekian-sekian ni, pergi ambil uduk balik. Sebab uduk tuan tadi memang dah batal. Tapi masalah masyarakat kita, kalau kita umum macam tu, dia akan jadi masalah. Akan jadi pergaduhan. Mungkin selepas daripada dah habis solat tu, kita panggil. Boleh lah. Kalau kata dia tak balik dulu. Tapi ada setengahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dah habis. Tutup cerita, wassalamu. Sebab tu kena belajar. Ilmu farda'ain benda ni. Kena belajar. Semua orang kena tahu. Mesti kena tahu berkenaan dengan bab hukum. Apa perkara yang sah wuduk dia, apa perkara yang batalkan wuduk dia, semua kena tahu.
supaya dia tak buat. Kalau dia buat ataupun dia terbuat, tak sengaja buat, maka dia tahu wuduk dia dah batal. Dia mengaku sendiri, dia keluar sendiri, dia pergi ambil wuduk sendiri. Macam tu. Boleh faham kan? Biasa orang kita familiar dia bab kentut itu faham semua. Faham, alhamdulillah. Majoriti faham. Tapi yang bab duduk ni, bab tidur duduk ni, bab hilang akal ni. Yang ya. Khatib tidur atas mimbar. Macam mana pula tu? Oh, dia tidur kat situ. Dia jadi masalah dia kalau bersandar tu. Ya, sungguh. Kursi tumpuk kan. Oh, Masya Allah. Ekor pula lagi kan. Kipas depan, ekor belakang. Allah. Dia terlelap sekejap ke ataupun memang tidur jendera? Dia kena faham situ pula. Kalau kata tersengguk tu, itu tertidur sekejap, itu bukan tidur. Itu mengantuk dia panggil. Nu'asun dalam bahasa Arab. Itu tak batal wuduk. Ni yang kita sebut tidur, ni tidur betul. Tidur, kalau bahasa Kelantan jendera. Makna tidur tu tidur nyenyak betul. Tu makna tidur. Itu yang kata batal ni, tidur nyenyak tu. Tapi kalau kata dia ialah sekejap je kan, bukannya lama sangat pun, mungkin dia terlelap sikit macam tu aja. Itu tak ada masalah. Itu masih sah lagi. Tapi kalau manalah tahu kan, tidur dia tu syok pula kan, tidur syok. Terbilal pun pening. Asal imam ni tak naik lagi ni, contoh kan? Contoh. Lepas tu lama pula tu, nak pergi kejut tu lama punya pasal. Kejut-kejut tak bangun-bangun. Tu makna tidur betul dah tu. Jadi cara macam mana nak selesai? Terbaik dia ganti orang lain. Naik imam lain baca khutbah tu. Bukan orang tu tadilah, yang tu tadi dia kena pergi ambil wuduk lah. Batal lah wuduk dia tu. Tapi kalau nak dia juga jadi khatib pada ketika tu, jemaah kena tunggulah dia wuduk. Sebab khutbah wajib ada wuduk. Kalau khutbah Jumaat. Tapi kalau khutbah hari raya, khutbah gerhana dan sebagainya, sunat ada wuduk. Sebabnya khutbah tu pun hukum sunat. Tapi khutbah Jumaat wajib ada wuduk. Sebab khutbah Jumaat tu wajib. Maka ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaedah dia. Tak sah khutbah yang wajib ni tadi melainkan dengan wuduk. Maka wuduk tu pun wajib. Itu kaedah ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu masalah tu. Aku cakap cik. Jadi tunggulah. Itulah cara terbaik. Kalau Jumaat nak tunggu, memang Jumaat kena tunggulah pun, macam mana pun. Sebab tu kena tu imam kena belajar juga tu. Wudu express dia panggil. Pakai ni emergency case punya pasal. Itu belum tentu lagi bila orang dah berbaris, tiba-tiba imam tak ada. Jenazah dah duduk depan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat tuan-tuan? Sedangkan kita tadi ni baru keluar daripada tandas. Contohlah. Itu kena tahulah wudu express tu macam mana. Tapi janganlah sampai tak macam tu. Itu nak mencari salah imam sangat tu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tengok dua lagi. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Yang ketiga, bersentuhan kulit baik laki-laki dan juga perempuan. Mesti lain jantina. Sama jantina tak batal lah. Lain jantina satu. Maknanya laki-laki dan perempuan. Ajnabi, syarat dia ajnabi. Kabiraini, mesti dewasa. Dia tak masuk situ. Dewasa. Kedua-duanya dewasa. Yang kedua-duanya dewasa. Min ghairi hailin, tanpa lapik. Berapa syarat situ tu? Cuba tengok. Pertama mesti lain jantina satu. Kemudian kabiraini maksud dia dewasa. Bahasa mudah faham dekat sini. Dewasa di sini bukan maksud umur dia mesti 30 tahun, bukan.
Dewasa maksud kat sini ialah bermula dari, bukan balik, mumayyiz. Dia faham itu ajnabi. Dia faham ini batal. Mana mumayyiz lah. Tak semesti dia balik lagi. Mungkin umur 5-6 tahun kita dah ajar dah, dia faham. Dia sentuh tu jadi batal, maka dia tak boleh sentuh. Dia mula mumayyiz. Bahasa kitab kita, bahasa apa ni? Mazhab Syafi'i kita sebut mumayyiz. Itu maksud dewasa tu. Dia sudah memahami mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram, mana batal, mana sah. Itu mumayyiz. Dia tak semesti balik lagi. Sebab balik umur 9 tahun ke atas. Mungkin 5-6 tahun, 7 tahun kita dah ajar dah. Padahal dia belum balik lagi. Tapi kalau dia menyentuh juga, batal tak? Batal. Sebab dia dah faham benda tu batal. Dia faham kan? Maknanya dia bukan budak kecil lagi. Bagi umur setahun 2 tahun, tak apa lah. Bawah lagi daripada tu, contoh baru 3-4 tahun, dia masih belum faham lagi berkenaan bab aurat, dia belum faham lagi bab sentuh batal sebagainya tu. Jadi tu tak batal. Tu kecil, saghira ini dia panggil. Okey. Baik. Dewasa. Yang ketiga, ajnabi. Ajnabi ni makna boleh dikahwini. Boleh dikahwini. Sama ada boleh dikahwini sekarang atau boleh dikahwini akan datang. Tu nak kena faham betul-betul. Dia ada ajnabi mutlak, ada ajnabi muqayyad. Okey, kejap lagi kita bahas lagi. Dia lawan bagi ajnabi ni ialah mahram. Mahram kejap lagi kita perincikan. Selain daripada yang ni, maka kalau dia sentuh tu kira ajnabi, maka batal lah. Yang keempat, syarat dia tanpa lapik. Kalau berlapik kain ke apa sebagainya tak jadi masalah. Lapik sarung tangan contoh kan, sentuh tak batal. Boleh faham Baik. Kita cerita buat mahram sebab dah halalang sebut ajnabi tadi kan. Baik. Mahram ni apa makna mahram? Perempuan atau laki-laki yang haram dikahwini. Mana kalau orang tu laki-laki, perempuan yang haram dia kahwin. Kalau orang tu perempuan, lelaki yang haram dia kahwini. Dan mahram ni dia ada dua bentuk. Satu mahram mu'abbad, selama-lamanya. Satu mahram mu'aqqad, sementara. Baik, kita tengok mahram mu'abbad dulu. Mahram selama-lamanya ni dia ada 3 jalan. Dapat salin? Buatlah mapping ke, carta ke apa ke. Anda sebut ini dulu ni. Kan kalau tak faham kan baru kita buat carta. Anda sebut dulu. Cuba try. Cuba ni sikit. Mahram ialah lain jantina yang haram dikahwini. Makna tak boleh kahwin. Tak boleh berkahwin dengan orang tu. Itu makna mahram secara umum. Bukan muhrim. Ada setengah orang sebut muhrim. Muhrim tu orang yang pakai ihram. Pakai kain ihram tu, yang berihram tu. Itu muhrim. Mahram ni selama-lamanya. Mahram ni tak boleh berkahwin dengan dia. Mahram tak boleh kahwin dengan dia. Mahram ni ada pecah dua. Satu mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya, makna tak boleh kahwin sampai akhirat. Itu. Bukan dunia je, sampai akhirat. Kita tak boleh kahwin dengan dia. Yang kedua mahram muaqqad, sementara. Sementara tu nanti kita bahas kejap lagi. Kita pergi dulu mahram selama-lamanya ni. Mahram selama-lamanya ni dia ada 3 punca. 3 sebab kenapa menjadi mahram selama-lamanya. Pertama, nasab. Nasab keturunan, sedarah sedaging. Dalam bab nasab ni sama ada ke atas atau ke bawah atau ke tepi. Macam mana kata ke atas? Ayah, kalau bagi orang perempuan, bapak dia, atuk dia, naik ke atas lah. Tu semua dia kira sebagai nasab. Termasuk dengan adik-beradik kepada ayah, itu pakcik. Adik-beradik kepada mak, sama lah tu. Adik-beradik kepada nenek, tu semua mahram selama-lama sebab dia ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Sedarah daging. Baik. Kemudian ke bawah, anak, cucu, cicit sebagainya. Kalau ke tepi pula, anak buah, bukan sepupu. Adik-beradik,
Lagi anak saudara, anak buah lah kita panggil. Anak saudara, cucu saudara, tu ke tepi. Datuk saudara, nenek saudara tu termasuk tu. Yang penting dia adik-beradik dengan yang hubungan darah dengan kita. Itu dipanggil sebagai mahram dengan sebab nasab. Sepupu, kenapa sepupu jadi bukan mahram? Dia jadi ajnabi. Apa sebab? Sebab sepupu dia bukan sedarah sedaging. Bapa dia dengan bapa kita adik-beradik. Betul? Jadi bapa kita dengan dia itu sedarah sedaging. Kita tak, sebab kita dah campur. Bapa dah campur dengan mak orang luar. Dia begitu juga campur dengan mak dia, makcik kita tu. Sebab tu dia dah tak sedarah sedaging. Semua tidak digalakkan kahwin sepupu ataupun dua pupu, tiga pupu ni. Melainkan dah jauh sangat, itu tak apalah. Sebab apa? Pertama dia nak mengembangkan keluarga tu. Kalau tak, balik kampung sama balik. Itulah atuk, itulah nenek yang sama. Tak berkembang lah. Yang kedua, dia akan ada penyakit keturunan. Sebab darah tu, dia masih ada sikit lah darah tu, dia akan campur balik. Tu. Walaupun dari segi hukum dia boleh berkahwin, memang boleh berkahwin, tapi tak digalakkan. Baik. Pertama tadi tu sebab nasab. Itu mahram selama-lamanya. Yang kedua, mahram selama-lamanya dengan sebab susuan. Radha'ah dia panggil, radha'ah. Dengan sebab susuan. Susuan ni yang jadi mahram hanyalah orang yang menyusu tu. Contoh Ahmad. Seorang budak lelaki Ahmad. Dia ni adik-adik beradik. Adik-beradik kandung lah. Ada adik dia nama Fatimah. Ahmad ni menyusu dengan seorang makcik, ibu susuan dia. Katalah Ahmad ni menyusu dengan seorang makcik. Makcik ni tadi dia ada suami, maka suami tu jadi bapa susuan pada si Ahmad. Makcik ni tadi kan, mak susuan, bapa susuan dia tadi ada anak. Anak dia tu tak kisah lelaki ke perempuan, semua jadi adik-beradik susuan dengan si Ahmad. Boleh tak Ahmad kahwin dengan adik-beradik dia tadi? Kalau ada adik perempuan, tak boleh. Cucu, anak kepada adik-beradik tu tadi, adik-beradik susuan, boleh tak? Tak boleh juga. Sebab tu dia panggil anak buah susuan. Cucu kepada adik-beradik susuan, maknanya cicit kepada ibu susuan, tak boleh juga. Tu. Supa juga ke atas. Sebab dia dah jadi susuan. Adik-beradik susuan. Sebab tu adat orang di Sembilan dia kata apa? Sama suku tak boleh kahwin. Tu sebab dia. Puncanya apa? Ialah kerana asal dulu orang tua-tua dulu dia tinggal sekampung tu biasanya sekeluarga. Macam mana dia kata keluarga? Katalah ada 10-20 buah rumah. Bila ada lahir, dia akan bagi menyusu dekat ada satu ibu. Maka satu kampung tu anak-anak lahir menyusu kepada satu ibu yang sama, ataupun 2-3 orang ibu yang sama. 2-3 orang ibu ni pula dia adik-beradik rupanya, ataupun sepupu contohlah. Maka dia masih lagi hubungan nasab tu, hubungan susuan tu tadi. Sebab tu dia tak boleh kahwin begitu. Tapi ni dah jauh dah lah, tak apa. Begitu. Baik, susuan. Yang ketiga dengan sebab perkahwinan, musaharah. Mahram selama-lamanya dengan sebab perkahwinan. Yang ni macam mana? Aku terima nikahnya. Fulanah binti fulan dengan mas kahwin sekian. Maka mak mertua dia tu, bagi orang lelaki lah, mak mertua dia tu ialah mak dia. Bermula daripada akad nikah tu tadi. Dan bapa mertua, makna bapa kepada lelaki ni ialah bapa kepada perempuan. Dia akan kira begitu. Walaupun kita panggil mertua, tapi dari sudut hubungan hukum, maka dia dikira sebagai mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Mana macam mak sendiri, macam bapa sendiri. Begitu. Mertua dan juga menantu. Itu suharah.
Baik, ada satu lagi mahram selama-lamanya ni dengan sebab perkahwinan, tapi syarat adanya persetubuhan, iaitu anak tiri. Anak tiri. Contoh seorang lelaki dia kahwin dengan seorang janda. Janda tu ada anak perempuan. Anak perempuan dia tu kepada janda ni, janda ni bekas suami lama lah, ada anak perempuan seorang. Laki ni dengan anak janda ni tadi, mana anak tiri betul? Anak yang perempuan ni tadi dia jadi mahram kepada laki ni apabila laki ni ada berlakukan persetubuhan. Maksudnya selepas akad nikah bersetubuh dengan janda ni tadi, dengan si mak tu. Kalau tak ada persetubuhan, contoh nikah pagi malam cerai, tak berlaku persetubuhan, besok nak kahwin dengan anak, boleh tak? Segi hukum boleh, segi adat kena tumbuk dulu. Faham kan? Maksud segi adat tu segi masyarakat lah maksud saya tu. Segi hukum boleh, sebab dia masih belum mahram. Sebab tu kaedah ulama' dia sebut apa? Al-aqdu tuhramu ummuha wal jima'u tuhramu banatuha. Akad memahramkan mak. Memang aku terima nikah, mak dia tu jadi mak kita selama-lamanya. Cerai sekalipun tetap tu status mak. Walaupun orang kata bekas mak mertua, tak ada bekas-bekas, tu mak kau sampai mati, tetap mahram sampai akhirat. Begitu. Sama jugalah kalau bapak mertua, terbalik je lah, sama je. Tapi anak tiri dia jadi mahram apabila berlakunya persetubuhan. Wal jima'u tuhramu banatuha. Ada begitu. Dan jima' iaitu persetubuhan memahramkan anaknya, anak bagi janda tu. Baru jadi mahram. Sebab tu lepas akad nikah, tapi depan saya kat sini belum berlaku lagi lah. Ada beberapa ustaz yang pernah berlaku. Dia duda kahwin dengan janda. Duda ni ada anak lelaki, janda tu ada anak perempuan. Lepas daripada mak dengan bapak ni kahwin, tu nak bersalam. Salam mak bapak tu, bapak kepada anak, mak kepada anak lelaki, salah dah. Ini anak lelaki dengan perempuan salam juga. Sudah. Itu masalah kalau kejahilan yang berlaku. Baik. Adapun mahram sementara muakkad, itu ialah ipar. Mahram muakkad yang satu lagi kita sebut dengan, contohnya ialah ipar duai. Ipar makna dia kita kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu mungkin ada akak, ada adik. Jadi perempuan, maka akak dengan adik perempuan dia tu ialah ipar kita. Tuan, adakah kita boleh kahwin dengan akak tu dengan adik perempuan tadi? Tak boleh, selagi mana adanya akad nikah kita dengan isteri tu tadi. Tapi apabila berlakunya putus pernikahan tu, sama ada kematian ataupun dengan penceraian, maka boleh tak ganti tikar dia panggil? Boleh. Maka mahram muakkad dalam bab hukum wudu ajnabi. Sebab tu kita ada wudu, kita salam dengan ipar kita, batal wudu. Maka pada asal pun tak boleh salam pun. Tapi kalau kata tersentuh, bukan kata salam, tersentuh, kau buat kerja kan, pak tersentuh, batal wudu. Boleh faham kan? Nampak tak tu? Ipar, sepupu. Sepupu taklah, sepupu memang ajnabi. Sepupu memang boleh kahwin. Sepupu memang ajnabi. Ini panggil mahram muakkad tu tadi, mahram sementara. Sebab dalam Quran sebut tak boleh tajma'u baina ukhtayain, makna kita impun sekali, kahwin sekali adik-beradik, tak boleh. Begitu. Faham kan? Jadi ipar tu dikira sebagai mahram juga, tapi mahram sementara. Sementara akad nikah tu masih ada. Tapi kalau akad nikah tu dah bubar, sama ada dua cara. Cerai hidup atau cerai mati, tak kisah. Bubar cerai hidup atau bubar cerai mati, maka lepas tu dia ganti. Macam tu. Baik, yang keempat, last. Menyentuh ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batni rahati aw butunil asabi'i
menyentuh zakar anak Adam atau bulatan duburnya dengan tapak tangan atau tapak segala jarinya. Menyentuh zakar anak Adam, anak manusia lah. Kalau kita ada wuduk bersentuh kambing punya tak batal lah. Itu nak faham. Cuma kita kena bersihkan sebab najis. Sebelum kita solat tu sebab ada najis kat tangan. Tu je lah. Dengan menyentuh dengan tapak tangan atau tapak segala jari. Tapak tangan sebelah dalam atau tapak segala jari sebelah dalam. Macam mana nak tahu lekap dua macam ni? Itu dipanggil dalam. Yang melekap tu dalam. Adapun tepi sini ini tak kira. Tepi tak kira. Luar belakang tak kira lah. Tapi kalau dia buang air kami sentuh pakai macam ni sentuh macam ni, sentuh pakai belakang, batal tak wuduk? Tak batal. Batal tak batal ni? Tuan-tuan? Batal tak ni? Kalau dia buang air, dia tak sentuh macam ni, dia sentuh macam ni. Batal tak wuduk? Batal. Sebab bukan batal sentuh tu, batal sebab buang air tu. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidur dah tu. Saja kenakan sikit. Saja kenakan sikit kan. Mana-mana tempat tu memang akan ada orang terkena. Sengaja kat Tanjung Aru pun ada terkena. Ajar dekat surau apa ni, dekat masjid Sungai Lada mungkin tak sama tak, pun ada juga terkena. Kat sini pun ada terkena. Ojek layangan masa tajuk ni kita kan, ada juga yang terkena. Dia yang dikira batal tu apabila menyentuh zakar anak Adam. Yang dikira zakar tu ialah yang saluran kencing tu, bukannya dia punya bola tu, testis tu tak batal. Ni faham Ni bahasa mudah kita nak faham lah. Kalau bahasa kampung dia panggil kepala senapang. Peluru tak batal. Macam tu boleh faham. Tu qiyah lah. Ambil bahasa qiyah. Yang banyak yang lebih-lebih. Dan juga halaqah dubur, dan juga termasuk juga halaqah farash. Macam mana nak kata halaqah dubur? Apabila kita mencangkung dia terbuka. Apabila kita berdiri dia tutup. Itu dia panggil halaqah, lubang dah. Lubang dia tu, bibir dia tu, bibir dubur tu ataupun bibir farash tu. Maka menyentuh tu ataupun yang ke dalam batal lah wuduk. Adapun luar daripada tu tak batal. Faham sebab tu ada orang pernah tanya, Ustaz, air mani tadi tak batalkan wuduk, tapi wajib mandi. Bila mandi tu kan kita sentuh air, mesti sentuh apa? Kalau sentuh berlapik batal tak? Tak batal. Mandi pakailah kain basahan kan, sentuh. Kita tak adalah sentuh pakai tamat. Kalau kata nak sentuh sekali pun adalah lapik. Kalau tak pun pakailah siku contoh. Buhlah jana pun. Maka tak batal wuduk. Wuduk tu tetap sah. Mandi je lah. Mandi lepas tu. Syarat mandi kata air tak semesti kena rosak. Dia faham kan? Allah Ta'ala alam. Itu pun tak nak buat contoh-contoh yang pelik-pelik. Kalau masa saya belajar dulu contoh pelik-pelik. Tak nak sebut. Ya. Hormon lah. Jadi dia tujuannya supaya anak tu menjadi anak dia lah. Jadi dia tak kahwin. Boleh. Anak susuan. Masih dia jadi anak susuan. Fatwa wilayah kita, orang yang makan hormon ni, makan keluar susu, dia makan suplemen hormon tu, panggil hormon sebenarnya tu. Dia keluar susu, maka dia menyusukan anak tu tadi, syarat dia 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Itu mazhab kita Syafi'i, mana 5 kali susuan. Susu kali pertama macam mana tahu kenyang? Tuan-tuan lebih faham lah tu, tak payahlah tanya kan. Tak payah cakap, tak apa, faham dah. Bila anak tu nyusu tu dia lepaskan, ada lepas kenyang lah tu 1 kali. Lepas tu benda yang sama berulang lepas 5 kali. Maka 5 kali kenyang, maka anak tu jadi anak susuan, jadi mahram. Segi hukum jadi mahram, walaupun perempuan tu belum kahwin, walaupun dia anak dara. Tetap budak tu tadi, baby tu tetap jadi anak susuan dia. Sebab asas syarat dah ada. Apa asas syarat? Menyusu 5 kali kenyang. Cara keluar susu macam-macam.
Yang penting susu daripada badan dia. Bukan dia buah paip sambung kat susu lembu. Tak jadi. Contohlah kan, itu bukan jadian susuan dia. Boleh kan? Insya-Allah. Allah Taala alam. Ada soalan lain? Tak sempat kita satu lagi kitab ni. Panjangkan sikit syarah yang ni kan. Syarah fiqh ni. Sebab tengok macam ngantuk. So buat tasawuf sekejap lagi kan orang tidur ni. Lagi syahdu. Ada soalan lain ni? Ada. Buat perkara-perkara batalkan wuduk ni. Cuma tambahan maklumat. Ini yang saya dapat tengok sebenarnya kuliah online. Baba Faisal Ad-Dilawi, salah seorang tok guru ustaz yang mengajar dekat Pondok Dala di Patani. Nama dia Baba Faisal. Dia syarahkan bab ni. Kitab yang sama. Bab batalkan wuduk ni. Kenapa air mani itu tak membatalkan wuduk? Satu dalil tadilah. Yang keduanya ialah kerana saluran air mani itu sendiri. Air mani dia bukan keluar daripada saluran kencing, tetapi dia ada saluran dia sendiri. Hakikat dia sebenarnya saluran yang ada pada kemaluan tu, saluran tu kan, tiup pipe dia tu, dia bukannya satu tiup yang sama untuk semua jenis air. Tak, sebenarnya air mani dia ada tiup dia sendiri. Halus je. Tapi dia bersebelahan. Air kencing macam tu juga, dia sebelah dengan air mani. Air mazi pun begitu juga, air wadi pun begitu juga. Maknanya dia ada 4 tiup halus sebenarnya dekat kita punya saluran, baik laki-laki baik perempuan. Dia bukannya satu saluran yang sama. Cuma dia keluar pada lubang yang sama. Itu saja. Dia keluar pada lubang yang sama. Saluran berbeza. Maka sebab itu air mani tidak membatalkan wuduk. Dia bukan dari saluran kencing. Dia bukan daripada saluran air-air yang lain, tapi dia ada saluran khas pada dia. Dan asal air mani itu sendiri, dia bukanlah daripada air kencing. Dia bukan daripada buah pinggang. Dia bukan daripada saluran kencing. Tapi air mazi, dia daripada saluran kencing. Daripada saluran kita punya pundi kencing tu. Air mazi. Kalau air wadi begitu juga. Faham tak air wadi tu apa? Air wadi ni dia keluar apabila tekanan. Contoh kita angkat benda berat, kita tolak benda berat atau tarik benda berat, terasa macam tu keluar. Itu air wadi dia panggil. Dia tak bau, dia menitis je. Dia menitis macam tu je. Batal wuduk, batal. Air mazi keluar pada permulaan syahwat. Permulaan syahwat. Atau sebahagian ulama sebut pada pengakhiran syahwat. Yang penting dia bukan air mani. Dia tak ada sifat air mani. Air mani dia ada syarat dia sendiri. Dia ada syarat dia sendiri. Okay. Baik. Kalaulah orang tu keliru antara air mani dengan air mazi, macam mana nak tentu? Kalau ada salah satu daripada 3 ni, maka air tersebut boleh dikira air mani. Pertama, dia keluar dengan cara tadafuq, iaitu kalau dalam bahasa sains dia panggil ejakulasi. Dia keluar dengan pancutan. Itu mani. Kalau lelehan, itu mazi. Ada salah satu daripada 3 ni, bukan mesti 3-3. Kalau 3 confirm lah air mani. Salah satu daripada 3 ni pun dah kira dah air mani. Pertama, dia keluar tadafuq. Yang kedua, dia ada keletihan lepas tu. Kerana kan keluar air ni tadi, maka keletihan. Ada kelesuan selepas tu, rasa letih, rasa hilang geng. Tu kalau kata ya. Itu air mani. Tapi kalau air mazi, dia takkan jadi keletihan. Biasa aja. Itu air mazi. Boleh faham kan? Kedua. Yang ketiga, dia ada bau. Ada bau. Bau air mani dengan air mazi beza. Air mazi dia tak ada bau. Air mani dia ada bau. Baik air mani laki-laki, baik air mani yang perempuan. Maka kalau ada salah satu daripada 3 ni, maka itu air mani. Ini sekira kalau kata keliru. Contoh tidur bangun. Tak ada mimpi pun, tapi ada benda. Contoh kan. Air tu nak hukum air apa? Tengok lah. Boleh faham kan? Salah satu daripada 3 tadi. Saya ambil syarah ni kat mana?
Ini keadaan kita ni. Nailur Raja', syarah kepada Safinatun Najah ni. Yang syarahkan ni pun ulama Yaman juga. Sayyid Ahmad bin Umar Syatiri, Habib Ahmad Syatiri. Dia syarah kepada kita ni. Ada disebut dekat dalam ni. Sebab saya cari dekat syarah yang lain tak ada tak detail yang ni. Dia ada syarah yang ada detail sikit, ada syarah tak ada detail. Jadi kita kena tengok banyak syarah. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Terima kasih. Masih dikira sebagai tidak batal wudu. Baik, mahram ni yang kita sebut tadi dengan sebab nasab, kita baru sebut kandung, bapa sama, mak sama. Yang kedua dia panggil adik-beradik kandung juga, ataupun lebih tepat kita sebut adik-beradik sebapa. Bapa sama, mak lain. Masih dikira sebagai mahram. Adik-beradik sama bapa, mak lain. Begitu juga kalau terbalik, yakni mak sama bapa lain-lain. Dia panggil adik-beradik seibu, adik-beradik satu mak, bapa lain-lain. Tetap mahram. Tetap mahram. Dan golongan yang tiga ni tadi, dia wajib terima pusaka. Sekiranya kita tak ada anak. Itu syarat. Kalau kita ada anak atau masa kita mati, bapa masih ada. Bapa dan anak dia menghijab adik-beradik. Tapi kalau bapa dah tak ada, kita pun bujang, meninggal, contoh kan, tak ada anak, maka harta kita tu adik-beradik akan dapat. Adik-beradik mana? Adik-beradik kandung pun dapat, si ibu sebapa dapat, adik-beradik si ibu pun dapat, adik-beradik sebapa pun dapat. Syarat dia tak ada yang menghijab, tak ada yang menghalang. Apa dia penghalang? Dua. Anak kita ibnun ataupun bintun, tak kisahlah, penting waladun. Yang kedua abun, bapa. Itu dalam bab harta pusaka. Nantilah kita buat daurah waktu sikit-sikit insya-Allah. Dalam bab nasab ni tadi, dalam bab ni tadi serupa juga. Dia masih dikira sebagai dengan sebab nasab, mahram dengan sebab nasab. Sama ada kandung, si ibu sebapa, atau sebapa, atau si ibu. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Asa cukup sama sekadar tu saja dahulu. Mungkin ada aktiviti dan sebagainya besok yang memerlukan kepada rehat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita pelajari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqina faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.